Assalamualaikum, bersama Abang Hanafi di Sembang Santai Ramadan di Mentari Channel. Alhamdulillah, malam tu adalah malam minggu kedua Sembang Santai Ramadan di Mentari Channel. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, malam tu adalah malam kata orang tu malam kali kedua lah kita bertemu. Jadi malam tu Abang Hanafi dengan tetamu jemputan kita malam tu akan ngupas ataupun kita ada topik menarik malam tu. Jadi topik malam tu adalah semarak Ramadan. Jadi minggu tu adalah minggu kedua dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah dah seminggu dah kita tu berpuasa dalam bulan Ramadan tu. Jadi kata semangat ya lain macam. Kita nak tahu dari ustaz tu, dari tetamu jemputan kita kali tu apa ya semarak Ramadannya. Jadi sebelumnya Ustaz, Abang Hanafi ingin nak madah lah dengan follower kita di luar ya. Siapa penaja utama Sembang Santai Ramadan Mentari Channel. Jadi penaja utamanya adalah Sidak Mentari Event Management. Jadi kepakaran Sidak Mentari Event Management tu adalah untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita, menguruskan majlis keramaian kita. Jadi Sidak Mentari Event Management tu kepakarannya untuk menyediakan perkhidmatan ataupun apa keperluan kita dalam bisnes dalam majlis ya. Jadi idaknya boleh supply dengan kita kanopi, Sidak kursi meja, kipas angin, adanya memang pakar untuk mengolah decoration. Jadi sekiranya kita nak tahu lagi apa yang boleh dibantu sidaknya dengan kita, follow adanya di FB page, tab aja Mentari Event Management. InsyaAllah sidaknya akan boleh bantu kita. Jadi ia adalah penaja utama Sidak Mentari channel di Sembang Santai Ramadan pada kali itu. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk membuang masa, Abang Hanafi ingin nak suruh tetamu kita memperkenalkan diri dulu lah. Jadi apa kata tuan Ustaz, kita boleh memperkenalkan diri dengan kita pun follower semua. InsyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Shah Aziz Amir bin Sahmat. Boleh panggil Amir je lah. Ustaz Amir lah. Amir boleh. Okay. Dan alhamdulillah sudah berkahwin, ada seorang anak lelaki. Alhamdulillah. Dan kini tu kami menetap di Bandar Baru Semariang lah. Dan kini tu kami berkhidmat di sebagai pensyarah Jabatan Pendidikan dan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Unimas. Di Semarahan. Jadi Langalit lah kami. Di Unimas tu Ustaz. Langalit lah dari Semarahan ke Kuching tu lah. Kuching situ lah. Boleh tahan juga jam Ustaz. Boleh tahan juga lah. Sila Ustaz. Untuk topik kita pada minggu tu semarak Ramadan. Baik. Jadi untuk kita mengulaskan sikit ataupun kita mencerahkan sikit ataupun beri satu gambaran apa ya semarak Ramadannya, apa yang nak disemarak ya sebenarnya. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Baik, kita tu dah masuk minggu kedua dah dalam Ramadan. Jadi pada minggu lepas kita dah seminggu berpuasa tu, mungkin ada yang excited nak berpuasa. Apa persediaan minggu ya dia? Minggu ya kita mula persediaan macam ni kita nak berjumpa di bulan Ramadan tu. Dan itu kita telah pun berada di bulan Ramadan dah minggu kedua. Jadi apa sebenarnya nak dipolah lagi untuk memarakkan lagi, menyemarakkan lagi anak. Dia tersebut tentang semarak. Maksudnya kita ada benda yang kita kena buat. Tinggal kita nak menyemarakkan lagi benda yang kita dah buat. Macam kita memarakkan api lah. Api yang kecil kami nak nuruhnya membesarkan lagi Ramadan tu. Jadi kini itu mungkin dah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kini itu mungkin kita dah ada bermulanya surat tarawih dan sebagainya.
tadarus, dah mula dah di masjid-masjid di surau-surau, dan solat berjemaah dan sebagainya, beriktikaf dah ada dah dalam seminggu tu dah memang dah kita dah mulakan. Cuma bagi macam mana kita nak menyemarakkan amalan yang kita lagi betul. Kita nak semarakkan lagi ialah yang pertamanya adalah kita cuba khatam Quran. Khatam Quran. Mungkin kita dah tadarus tadi. Betul. Kan kita dah tadarus, cumanya kita tambahkan lagi semangat lagi, kita cuba nak menghatamkan Al-Qurannya. Sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu banyak adalah seorang yang dermawan. Bila dermawan tu sehinggakan malaikat Jibril nya datang kepada Nabi Muhammad, selalu gila nya datang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sebabnya terlalu dermawan tu. Dan bila malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi, menyerupai bentuk asalnya bang, di mana malaikat Jibril tu nya menyampaikan wahyu Allah tadi kepada Nabi Muhammad dan Nabi menghatamkan Quran dengan malaikat Jibril. Bila bulan Ramadan tu malaikat Jibril akan turun dan Nabi akan membaca Quran di depan malaikat Jibril. Jadi bila Nabi polah benda jadi dermawan Nabi tadi dah nampak gila dah, nang kata orang tu nang dermawan yang nang terlalu nampak. Jadi daripada hadis tu Bang Nafi, apa yang kita dapat ambil daripada hadis tu ialah kita seorang yang dah mungkin kita dah murid sedekah, mungkin kita dah baca Quran, betul kan? Tapi bila kita cuba mencari guru-guru untuk kita belajar balik Al-Quran, kita nak bertalaki balik dengan guru-guru, kan? Kita bertalaki balik dengan guru, cari guru-guru yang ustaz-ustaz yang pandai, dan kita bertalaki, kita khatam, kita habiskan khatam, maka benda ialah yang memuliakan kita. Lebih-lebih lagi kita tu dalam bulan Ramadan tu, Al-Quran, membaca Al-Quran paling mudah di antara salah satu amalan yang paling mudah untuk kita dapatkan pahala. Memang paling mudah. Sebab satu huruf bersamaan dengan berapa pahala yang kita dapat. Mudah sikit ayat. Mudah sikit ayat dah berapa dah. Huruf dalamnya Ustaz. Betul. Jadi ia adalah salah satunya. Ustaz, kami tak si pandai baca Quran Ustaz. Kan? Mungkin ada yang bertanya soalan macam ni. Kami terkidik-kidik baca Quran macam ni ya Ustaz. Saya ada masalah. Makin kita terkidik-kidik, makin di-double pahala ya bang. Allah doublekan lagi sebab apa? Nya ada usaha lagi membaca Quran. Allahu Akbar. Atas usaha lagi double lagi. Double lagi. Maksudnya apa? Allah sinangga sebenarnya apa yang kita pandai baca kah? Kita macam kita ranum apa betul kasih apa yang penting sebenarnya apa, usaha kita nak baca Qurannya. Kita nak baca Qurannya. Jadi pandai kacak seorang gini pun seorang kita mutasib baca Quran rugi bang. Patah lagi orang yang nak belajar Quran tapi nasib pandai. Contoh ada orang tua yang kami pernah kenal, nya kuat rasa hati nak baca Quran tapi nya hanya pandai mukadam saja. Ialah kita nak membaca ayat yang memangnya belum dapat lah. Tapi rasa hatinya nak membaca Quran yang terlalu setiap kali bulan Ramadan dah yang rasa nak kita terus yang kawan terus kan. Tapi bila nya tahu nya si pandai baca Quran, Nuhnya rasa macam macam ni aku tu nak dapatkan pahala semua tu. Tapi bila kita padah dengannya bahawa makin kita merangkak sekalipun baca Quran, Allah beri double lagi kepada kita. Maksudnya Allah senangga pun kita yang penting kita baca Quran, berusaha untuk membaca Qurannya. Ia paling penting. Jadi kita di bulan Ramadan tu kita baca Quran, kita tambahkan lagi dengan pemahamannya. Mungkin dengan Al-Fatihah kita baca, Al-Fatihah kita hafal, tapi kita faham sebenarnya maksudnya. Makna ayatnya. Makna ayatnya. Jadi mungkin kita boleh start daripada kini tu, kita start buka Quran. Lepas dah baca Quran, kita baca terjemahannya. Apa maknanya bacaannya tu. Supaya kita boleh faham apa sebenarnya yang dibaca kita. Masya-Allah. Lebih faham. Jadi ialah salah satu cara kita nak tambahkan lagi lah. So kita dah baca Quran kita dah start baca Quran, kita cuba tambah di sia. Baik, yang keduanya ialah solat tarawih. Okey. Solat tarawih ni bang,
daripada kebiasaan pengalaman kami yang si bapa tu lah. Okey. Yang pengalaman si bapa tu awal-awalnya penuh. Mudah makin ujung-ujung. Ada loose-loose, hilang ya. Ke depan sampai nak. Jadi benda yang kita ditangkap setiap tahun berulang perkara yang sama. Seolah-olah benda tu menjadi kebiasaan bagi kita tu. Jadi untuk amalan yang kita cuba pula untuk kita semarakkan Ramadan tu lagi adalah kita mengekalkan keadaannya. Maksudnya mungkin sebelum tu kita mula 8 rakaat pun cukup, tapi kita cuba habiskan. Mesti konsisten 8 rakaat sampai habis. Kita cuba. Maksudnya janganlah tinggal makin 7 ekor. Makin tu kita 7 nak. Makin 7 ekor lain jadi kiam pagi. Jadi di sialah kita nak cuba kawal. Si perlu pun kita membanding beza rakaat-rakaat ya. Sebab benda yang Nabi pun pula 8, Nabi pun pula 21, 20. Semua yang Nabi pula. Cumanya kita si perlu kata orang pandai nak bersalah faham berbanding dengan aku mula lebih sikit si perlu macam ni. Yang pentingnya ialah kita buat dan konsisten. Kita buat dan konsisten. Allah. Dalam bisnes pun macam ni juga betul, mesti ada konsisten. Ada konsisten mesti ada buat mesti ada tindakan. Baru kita dapat hasilnya kali ni. Baru kita dapat tengok hasilnya, tanggal hasilnya. Sebab Nabi bersabda lagi, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan tu kerana imannya dan mengharapkan pahala dari Allah dan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maksudnya bila kita solat tarawih, kita baca Quran dan kita mengharapkan benda amalan kita tu mendapatkan pahala daripada Allah, kita ikhlas, maka dosa-dosa kita lama-lama tu bang diampun. Masya-Allah. Masya-Allah. Kan bulan Ramadan tu adalah bulan pengampunan. Kan? Betul? Kita kadang-kadang si minta pun ampun, Allah ampun kita. Ia adalah salah satu kelebihan bulan Ramadan. Masya-Allah. Baik, seterusnya adalah cara untuk kita menyemarakkan lagi bulan Ramadan tu, ya kita boleh amalkan, memperbanyakkan doa. Tu yang selalu kita mungkin ada yang buat dan mungkin ada yang tak tahu ataupun mungkin ada yang selalu tertinggal lupa dan sebagainya. Memperbanyakkan doa tu adalah doa yang paling mustajab yang kita boleh lakukan pada bulan puasa tu adalah ketika kita nak berbuka. Waktu kita sedang nak sungkir masalah kita sebenarnya berdoa banyak-banyak. Dia adalah paling mustajab. Masya-Allah. Doa yang paling mustajab ialah ketika kita nak membuka puasa. Allahuakbar. Time yang nak nunggu time sungkir. Time kita depan makan, mau makan kita berdoa dulu banyak-banyak sebelum kita buka. Selalunya kebiasaannya kita ambil lah dalam contohnya ada 5 minit lagi nak berbuka, kita baca doa lah. Kita baca doa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita ada hajat apakah kita minta hajat kita kepada Allah Taala, waktu yang memang mustajab. Asal Allah diterima terbuka. Mustajab tu maksudnya doa seorang ibu terus sampai ke langit yang akan dimustajabkan. Jadi benda yang mungkin kita boleh amalkan mulai hari itu. Para sahabat di luar mungkin kita boleh amalkan start daripada sungkir kelak. Esok hari kita boleh start nak sungkir, kita coba. Sibuk banyak dulu, yang penting kita mulakan dulu. Apa nak didoa mintalah ampun, mintalah keberkatan, mintalah kesihatan, mintalah apa. Betul. Ya, janji kita berdoa time kita coba amalkan di sia. Sebelum tu kita sebenarnya berdoa, sebelum tu kita pergi buka plastik, ngatur sudut sampai menong makanan. Menong kuih apa nak. Jadi cuba kita ubah sikit, ambil 5 minit ataupun 10 minit untuk kita bacakan doa. Dan dia adalah doa di antara waktu yang mustajab. Waktu nak berbuka puasa Allah. Sebab kawan kami pernah madah sebelum tu. Yang madah Amir dalam bisnes tu kelakar saya ada guna katanya. Dalam bisnes tu take action dulu. Mesti ada action, tindakan. Polah dulu baru kita fikir macam ni apa perancangannya. Sama juga dengan kita dalam bulan Ramadan tu. Kita mungkin terlupa, kita cuba pola dulu. Cuba pola, mungkin kita rasa saya dah apa pun sebenarnya 5 minit je pun doa terus azan buka puasa kan. Jadi kita teruslah berbuka. Yang penting kita ada cuba untuk berdoa. Tindakannya. Okey, yang seterusnya adalah
cara kita nak menyemarakkan lagi ialah dengan kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Hebat Di antaranya ialah Nabi pada apa? Barang siapa yang memberi iftar kepada orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Maksudnya double lah jadinya. Sedangkan kita hanya beri orang makan sungkir je bang. Mesti sedekah lah. Sedekah betul. Tapi sedekah kepada orang yang berpuasa. Allah. Maksudnya sebagai contoh para usahawan juga bang. Betul. Yang peluangnya memang cukup cerah dalam bulan Ramadan tu. Ambillah peluang tu untuk bersedekah dengan memberi makan dengan orang yang berpuasa. Mungkin ada yang berjual air, berjual bermakan ya nak. Mau ada lebihan sikit ke apa, mungkin kita boleh sedekahkan kepada orang yang berpuasa. Dan Allah dah janjikan yang pahala kita akan dikurang sedikit pun. Masya-Allah. Jadi mungkin kita boleh amalkan. Start daripada tu kepada mungkin kepada para usahawan yang mungkin di bazar-bazar kini tu. Kan kami dulu pernah berjual di bazar bang, di masjid mas saya. Tapi nama kita Melayu tu memang cukup terkenal dengan sedekah tu. Makin dekat nak buka sungkir ya, makin banyak nak sedekah macam macam-macam. Lalu jadi macam-macam atau. Betul. Sebelah tu seorang tu beri tu, orang hujung tu beri tu, kita beri juga. Kita beri juga. Jadi mungkin ya amalan Melayu kita yang patut dikekalkan, budaya kita yang patut dikekalkan lah. Cumanya mungkin niat lagi sekali tak lah niat kita. Mudah kita merit, takut merit nak basi susah ya bang. Dan kita merit yang paling terbaik. Nabi ajar kita sedekahlah dengan barang yang paling terbaik sekali. Betul. Baik. Seterusnya ialah sedekah. Sedekah sebaik-baik sedekah adalah sedekah bulan Ramadan kata Nabi. Apa-apa amalan sekalipun memang bulan Ramadan yang paling terbaik. Apatah lagi sedekah. Sedekah di bulan bukan bulan Ramadan dah power, besar juga ya. Dah besar. Tapi bila bulan Ramadan tu adalah sebaik-baik sedekah. Sebaik-baik jadi kita nak tunggu bila lagi bang nak ngepong nunggu bulan tu. Jadi itu mungkin minggu kedua, mungkin minggu pertama kita dah mungkin beri RM10. Kita cubakan banyakkan lagi di bulan lagi. Minggu kedua. Setakat tu belum pernah kita ambil dengan orang beri sedekah miskin bang. Betul. Dan Allah dah janji dah. Siapa makin beri banyak sedekah makin kaya Allah beri. Mengurangkan sedikit pun letak. Jadi kita percaya dengan benda ya, kita yakin insya-Allah kita 2-3 lah untuk betul. Mula benda ya. Abang Nafi nang percayalah bab sedekah ya. Betul. Memang sedekah nampak ya, memang kata orang rahmat dan fadilat sedekah yang memang memang kata orang nampak. Abang Nafi percayalah. Beri cash, pernah dapat cash pun nampak. Diberi kemudian hari pun nampak kan. Betul. Sedekah memang power lah, kita panggil power. Dan para usahawan pun berpeluang di sini juga. Bukan setakat kita tu yang bukan golongan usahawan, tapi para usahawan tu yang lebih kita panggil lebih berpotensi mendekatkan diri kepada Allah SWT, lebih berpotensi. Jadi ambil peluang di sini lah. Okey, seterusnya adalah di bulan puasa atau di bulan Ramadan tu, perkara yang amalan yang kita boleh buat iktikaf. Iktikaf di masjid. Kebiasaannya kita mungkin kita pernah buat iktikaf. Sebab sebelum tu kita banyak SOP dan sebagainya betul. COVID dan sebagainya. Jadi bila dah buka dah masjid tu, mungkin kita boleh ambil peluang untuk beriktikaf. Tapi adakah beriktikaf ya semestinya kita tidur dalam masjid? Sik-sik je semestinya. Setiap kali kita masuk dengan wudu, kita niat iktikaf, kita solat berjemaah. Kita niat iktikaf di siang, maka pahala pun berjalan seperti buka palak pahit kata orang nak palak curah-curah selagi mana wuduk kita sik batal, kita tak keluar daripada masjid ya. Mun si salah mun abang Nafi nak nanya lah ataupun mun salah boleh kita perbetulkanlah. Sidak madah mun kita beriktikaf di masjid tu ada bidadari. Betul. Masya-Allah. Ya di antara apa teh ada kelebihan untuk orang yang beriktikaf. Ada banyak sebenarnya banyak yang pun ya. Kita pun mungkin kita nak beriktikaf di masjid semalam. Alhamdulillah lah. Betul. Alhamdulillah. Tapi kita beriktikaf semestinya di sialah yang boleh juga macamnya, cumanya banyak cara lain lagi. Mungkin kita ada anak bini semua dan sebagainya. Jadi kita pergi ke masjid
kita niat iktikaf. Beriktikaf. Kita semayang sunat di siang dalam keadaan kita beriktikaf. Kita dengar kuliah, kita tarawih, kita terus dengan keadaan kita beriktikaf. Allah. Jadi pahala kita masaya macam kita panggil nasib putus-putus. Nasib putus-putus ketika ya. Jadi ambillah peluang di sia. Mun kata si pernah kan kita solat tarawih, alang-alang niatlah iktikaf sekali. Niatkan kita berada dalam masjid di masjid ini kerana Allah Taala. Masya-Allah. Cukup. Si perlu ustaz kami si pandai bahasa Arabnya. Sila hal dalam bahasa Melayu pun boleh. Ustaz kami si pandai bahasa Melayu ustaz. Sila hal bahasa Sarawak pun boleh. Yang penting niat kita. Allah tahu semua. Allah tahu ya. Allah tahu semua. Tahu niat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, okey. Seterusnya adalah mengerjakan umrah. Umrah. Untuk yang jarang yang kita dapat pola Di bulan Ramadan. Oh. Sebab apa? Nabi mada umrah pada bulan Ramadan tu seperti haji bersama Nabi. Masya-Allah. Jadi orang-orang yang mengerjakan umrah tu yang ada peluang, yang ada rezeki lebih kan, bolehlah ambil peluang untuk memulai umrah bulan Ramadan untuk di Sialah, menyambut bulan Ramadan untuk di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Masya-Allah. Sambil melakukan umrah. Di bulan puasa aja Tok Bang. Tak ada bulan-bulan lain. Dalam bulan puasa Nabi dalam dalam bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamanya. Allahu Akbar. Masya-Allah. Besarnya. Jadi mungkin bagi orang yang berkemampuan mungkin bolehlah kita amalkan. Coba usahakan ke arah yang pun usahawan pun dapat ada potensi juga bang. Amin. Doakan Abang Hanafi. InsyaAllah. Doakan Abang Hanafi ada rezeki untuk pergi umrah bulan Ramadan tu. Amin. InsyaAllah. Dan seterusnya lagi bang, untuk yang kita panggil untuk memperbanyakkan zikir kita ataupun memperbanyakkan zikir tu bang, bukan setakat kita sebut subhanallah aja kan, alhamdulillah aja, Allahu akbar aja, bukan. Zikir kita betul-betul kita nak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita berzikir kita betul-betul kita nak ingat Allah, bukan sebab kita ikut imam. Kita ikut sekadar imam zikir kita zikir aja. Kita kena sampaikan dalam hati kita zikir ya. Sama juga dengan kita beristighfar. Contohnya kalau kita beristighfar, astagfirullahalazim selepas sembahyang sebagai contohnya. Ya adalah perkara biasa yang kita lakukan, zikir-zikir yang kita biasa lakukan selepas sembahyang. Solat. Tapi bang kata ulama lagi, ahli sufi, kata ulama sufi yang mengatakan bahawa zikir istighfar kita ya, jangan istighfar kita tu hanya sekali aja. Okey. Kita kena lebihkan yang kedua, lebihkan yang ketiga, lebihkan yang keempat. Masya-Allah. Maksudnya apa dia catat pemahaman untuk ulama sufi bang? Okey. Mungkin istighfar pertama ya, kita masih si istighfar benar. Oh. Jadi kita istighfar lagi yang kedua, mungkin istighfar kedua ya belum riak lagi masih mungkin ada orang astagfirullah muji istighfar lagi yang ketiga lagi untuk membuang benda ya. Maksudnya ialah kita beristighfar banyak-banyak sehingga kan kita benar-benar memohon keampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya paling penting sebenarnya bagi peringkat ahli sufi. Maksudnya yang betul-betul kata orang istighfar ya, kita meminta ampun benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar Astaghfirullahalazim, Al-Fatihah seperti itu kan. Maksudnya memang kena perbanyakkan istighfar tu sehingga kan kita betul-betul minta ingat kita mau Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita, ingat balik dosa-dosa kita. Ayat adalah salah satu, ada ulama mengatakan dalam kita nak solat, dalam kita nak berdoa, dalam kita nak beristighfar, berzikir, kita cuba ingat balik dosa-dosa kita. Allahuakbar. Ia adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan khusyuk ya. Khusyuk ya. Muhasabah lah kita panggil. Kita panggil muhasabah. Cuba ingat balik apa dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sambil kita istighfar. Dan benda yang boleh menaikkan lagi khusyuk kita, semarak. Benda yang kita perlu tanamkan dalam ibadah kita. Masya-Allah. Abang Nafi nak nambah sikit istighfar ya. Abang Nafi pun untuk perkongsian aja lah Ustaz. Abang Nafi selalunya mun sekira rasa macam si tentulah macam nak dipolah tu macam si cun aja. Macam ada aja yang kata si betul.
Abang Nafi selalu amalkanlah ya. Jadi mesti Abang Nafi beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillah, lepas ya macam clear je. Macam kata orang macam mudah je pun. Betul. Macam seolah-olah sebelum ni macam kita rasa macam ada halangan. Kena aku tu macam tu. Kena si jadi, kena aku nak maulah tu siapa tu. Betul. Macam kita rasa ada something yang berat nak ganggu kita ya. Tapi diamal oleh Abang Nafi selamat tu, Abang Nafi selalu beristighfar Ustaz. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi nampak benda ya. Jadi ya pengalaman Abang Nafi lah. Memang istighfar tu kita minta keampunan kepada Allah SWT lah Ustaz. Kita betul-betul minta pengampunan baru kita akan nampak. Benar. Kita memang betul-betul mengharapkan Allah mengampunkan dosa kita ya. InsyaAllah Allah akan memberi. Masya-Allah. Cumanya kita kena atur baliklah apa-apa zikir kita dan sebagainya, doa kita. Cuba kita, ialah salah satu kata ulama, cuba ingat baliklah apa yang kita lakukan sebentuk kan, dalam kita sedekah sekalipun kan, kita nak mungkin kita niatkan sedekah tu untuk orang ayah kita kan, untuk hapuskan dosa-dosa kita, untuk hapuskan sakit-sakit kita semua. Dan sedekah kan boleh menyembuhkan, kan? Benar. Jadi kita niatkan, yang penting niatkan benda ya. Okay, yang terakhir sekali bang, dalam kita nak menyemarakkan bulan Ramadan tu ialah memperbanyakkan berbuat kebaikan. Sebab dalam apa-apa kebaikan yang kita polah di bulan Ramadan tu sama dengan pahala yang kita buat di luar bulan Ramadan. Jadi di situ kebaikan tu lah paling mudah sekali kita buat. Dengan sekadar senyum pun boleh. Kan kita bersenyum ajak dengan orang pun gembira. Betul. Mun susah kita nak nolongnya bab duit, bab kewangan, kita hanya boleh doakan. Paling-paling pun kita doakan. Betul. Kita mohonkan kesihatan kepadanya, kita bermesra, bersalaman dan sebagainya kan. Jadi berbuatlah kebaikan dalam bulan Ramadan tu sebanyak yang mungkin, sebab pahalanya memang sama dengan pahala di luar bulan Ramadan. Masya-Allah. Jadi untuk nak semarakkan tu memang another level lah kita. Betul. Memang another level. Kadang-kadang mungkin orang masih berkemampuan nak ke arah hanya baru nak start mula-mula yang wajib. Kan? Jadi bagi orang yang nak baru mula sila hal, teruskan ajak dengan benda yang wajib. Betul. Yang penting konsisten. Polah benda sikit konsisten, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Memang mesti di pola berusaha. Istiqamah. Walaupun yang sikit tapi berusaha. Ya yang kita mahu. Alhamdulillah. Cukup ya. Jadi alhamdulillah penjelasan dari pencerahan dari Ustaz Amir kita. Jadi alhamdulillah. Jadi Abang Nafi ingin nak promo penaja bersama kita di Sembang Santai Ramadan tu di Mentari Channel adalah Anas Popcorn. Jadi kita orang boleh call sida Anas Popcorn tu 016-901-3763. Jadi kita call nombor ya, kita cari Tuan Said Rizwan. Jadi callnya dapatkan maklumat ataupun kita orang boleh follow sida Anas Popcorn tu di FB page. Jadi sikit lagi kita pun sponsor ataupun penaja bersama tu adalah sida yang supply kitab Fadilat Amal, Fadilat Sedekah dan Mutakaf Hadis. Jadi kita orang boleh cari Tuan Azri 0198641784. Jadi seorang lagi Tuan Azman 0198181062. Dan di antara sponsor ataupun penaja bersama Sembang Santai Ramadan tu adalah sida Riako Resources. Jadi kepakaran sida Riako Resources tu adalah untuk membantu kita untuk buat lesen perniagaan. Jadi dalam kita bingung-bingung ya nak cari nak maulah lesen apa nama sini nak maulah berapa rega, ya saya ada masalah lagi. Kita cari sida Riako Resources, cari tanya dalam FB page dan IG ataupun TikTok dan YouTube. Jadi type aja sida Riako Resources tu, insya-Allah adanya boleh di tangga dalam media sosial lainnya, info-info dalam
yang disedia setidaknya, perkhidmatan yang disediakannya boleh bantu kita. Jadi di antara juga sidak penaja bersama dengan sidak Sembang Santai Ramadan di Mentari Channel tu adalah sidak Dek Mas Cubit Manis. Dek Mas Cubit Manis tu adalah produk adanya molah tat telur. Jadi tat telur tu adanya buat untuk menyenangkan kita orang. Sekiranya kita orang ada berniat untuk malam majlis ataupun nak berniat untuk bersedekah, konteks tidak Demas Cubit Manis tu, follow dan dalam FB page dan boleh polah tat telur untuk kita yang adanya adalah package dan lah, ada package besar, sederhana dan kecil. Jadi kita boleh call ada nombor dalamnya. Kita cari Demas Cubit Manis dalam FB page dan sikit lagi Abang Nafi nak memperkenalkan ataupun nak introduce dengan kita orang. Kini tu Sidak Mentari Channel dah ada perniagaan. Jadi apa perniagaan Sidak Mentari Channel adalah sidaknya menjual vending machine. Vending machine tu adalah sidak mungkin kita orang tahulah, vending machine tu adalah mesin layan diri pun. Mungkin kita nak beli air ataupun nak beli apa-apa produk kopok ke apa, biskut ke apa, kita masukkan duit dalamnya, kita tekan nombor kodnya, pilih apa yang kita mau, berapa reganya, masukkan duit, tekan, guguklah makanan ataupun minumannya. Jadi ialah mesin yang dijual Sidak Mentari Channel. Jadi cari sidaknya di dalam FB page Sidak Mentari Channel. InsyaAllah kita akan langgar info-info dalamnya. Kita ada langgar gambar-gambar mesinnya dan ada nombor kontak Sidak tim Mentari Channel. InsyaAllah cari sidaknya. Jadi Ustaz, kita tu dah nak di penghujung tu Ustaz. Jadi insyaAllah kita beri ucapan sikit dan pesanan dengan follower kita dalam Sembang Santai Ramadan Mentari Channel tu. Jadi insyaAllah kita boleh beri sikit ataupun ya. Okey, silakan kepada follower-follower Mentari Channel, kepada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita menyemarakkan lagi dalam bulan Ramadan tu, kita si perlu bingung, si perlu risau. Teruskan je apa yang kita telah lakukan. Kalau mampu kita nak tingkatkan, cuba tingkatkan. Kalau tak mampu, kita cuba kekalkan. Yang penting kita cuba beristiqamah dan kita cuba sentiasa meminta keampunan kepada Allah SWT, memperbanyakkan lagi apa-apa yang kita polas sebagai ibadah. Dan kita cuba mohon doa sebanyak yang mungkin di bulan Ramadan itu, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sebelum kita nak menutupkan Ustaz, Abang Nafi dan kata orang berasa yang nak dipesan oleh Ustaz yang ada kebenarannya lah, ada rasa dari pesanan Ustaz. Jadi kita mesti berdoa pada semua Ustaz. Jadi sebelum kita nak nutupkan, kita pun mengakhirkan Sembang Santai Ramadan kita malam tu untuk minggu tu. Jadi apa kata kita minta Ustaz minta doa sikit untuk minta keberkatan dari Allah SWT. Semoga apa diusaha oleh Sidak Mentari Channel dapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz boleh minta kita doakan dengan kita sama-sama Ustaz. Sila Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udu wa kana nasta'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fathikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidul imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amisha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun kepadamu memohon keampunan kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dan semua umat muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menyemarakkan lagi amalan kami ini dalam bulan puasa ini ya Allah. Berikanlah ganjaran kepada kami ya Allah setimpal dengan amalan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesihatan fizikal dan rohani ya Allah, supaya kami dapat melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah.
Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, doa kami, solat kami, sedekah kami ya Allah, hajat kami ya Allah, dan taubat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga kita dirahmati ataupun diberkati Allah oleh Allah SWT apa yang kita usahakan dengan sidak follower kita lah Ustaz betul. di usahawan kita. Jadi untuk minggu tu dan malam tu Abang Nafi rasa diajak untuk sembang santai Ramadan kita pada minggu kedua tu. Jadi insya-Allah minggu depan kita bersama lagi dengan Ustaz Amir tu. Insya-Allah kita akan bersama Ustaz Amir untuk mengupaskan lagi untuk topik seterusnya minggu ketiga. Jadi jangan lupa follow Mentari Channel Sembang Santai Ramadan. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi. Jadi malam tu Abang Nafi ucapkan terima kasih dengan kita orang semua. Dan semoga kita jumpa lagi. Dan diajak dari Abang Nafi, selamat malam. Okey.